Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid tahun 5. Alhamdulillah kali ini kamu bersama dengan Ustaz dalam pelajaran pendidikan Islam. Untuk pendidikan Islam hari ini dalam bidang apa ya? Ibadah. Dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah hari ini kita masuk tajuk yang kedua dalam bidang ibadah. Belakang Ustaz ni ada buku teks digital. Tajuk yang kedua untuk buku teks bahagian ibadah ialah solat berjemaah membentuk kekuatan umat. Okey, dalam buku teks ni ialah muka surat yang ke-110. Okey, cuba tengok dalam muka surat ni ada gambar murid sedang solat berjemaah. Yang penting ini bukan waktu COVID lah. Sebab dia rapat-rapat kan solat dia kan. Kemudian ada pula murid kat belakang ni seorang semayang kat belakang ni. Okey. Berlakulah perbualan. Nombor 1. Okey. Perbualan antara seorang murid dengan murid ni. Dia tanya nombor 1. Mengapakah awak solat bersendirian dan tidak berjemaah? Dia tanya kepada murid yang tak solat berjemaah tu. Dia tanya kenapa solat seorang, tak solat berjemaah? Murid dia jawab, saya hendak cepat. Lagipun sama sahaja solat bersendirian atau berjemaah. Dia kata dia nak cepat. Dia kata sama je solat bersendirian ke solat sendiri ke solat jemaah ke, sama je. Okey, apa yang dijawab oleh murid tadi? Dia kata tidak sama. Jika solat berjemaah, kita akan mendapat 27 kali ganda pahala berbanding dengan solat bersendirian. Dengar tu. Untuk orang yang solat berjemaah dapat ganjaran pahala 27 kali ganda lagi berbanding orang yang solat bersendirian, solat seorang-seorang. Beza pahala, jangan kata sama, tak sama. Ini muka surat 110. Okey, masuk seterusnya. Kita masuk perbincangan dalam muka surat yang tak nampak pula muka surat dia. Kat sini. Muka surat 111. Mula-mula kita bincang dulu tentang solat berjemaah, pengertian. Apa yang dimaksudkan dengan solat berjemaah? Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih dari seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Ini maksud dia solat berjemaah. Solat berjemaah tu apa dia? Dilakukan solat tu lebih daripada seorang. Kalau 2 orang solat sama-sama, dikira berjemaah lah tu. Atau secara beramai-ramai. Okey, lebih daripada seorang, ramai yang sembahyang. Macam dalam gambar tadi kan. Dan diketuai oleh seorang imam. Biasanya bila solat berjemaah, walaupun ramai-ramai, dia tak ada sembahyang seorang-seorang tak. Kumpulkan ramai-ramai, ikut saf dan ada seorang imam kat depan sana. Itu nama dia solat berjemaah. Kemudian, lafaz dan niat sebagai imam. Okey, ni niat. Kalau orang tu jadi imam, niat dia ada tambah perkataan kat sini. Imaman. Okey, usolli. Okey, ni solat subuh. Usolli fardhas subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Dia kena tambah perkataan imaman ataupun imam sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Kemudian, lafaz dan niat sebagai makmum. Yang kita selalu biasanya jadi makmum. Okey, niat dia apa dia? Mesti tambah perkataan makmuman. Usalli fardhas subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Maksud dia apa dia? Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum ataupun mengikut imam boleh juga, sebagai makmum pun boleh juga kerana Allah Ta'ala. Okey, cuba tengok. Kita masuk pula tentang hukum dalam Islam. Apakah hukum kepada orang Islam tentang solat berjemaah? Ada 2 jenis hukum. 1, fardu kifayah bagi solat fardu. Yang kedua, fardu ain bagi solat Jumaat. Ada 2 jenis hukum tentang solat fardu. Solat fardu tu apa dia? 5 waktu tu lah. Itu nama dia solat fardu. Untuk 5 waktu ni
hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu juga, tapi ada perkataan kifayah. Apa maksud kifayah? Okey, dalam satu taman, dalam satu kampung ada surau ataupun ada masjid. Kalau dah ada orang yang datang ke surau atau ke masjid tersebut untuk buat berjemaah, maka dosa untuk satu kampung atau satu taman tersebut dah terlepas. Kalaulah ada surau, ada masjid tetapi langsung tak ada orang solat berjemaah dalam tu, satu kampung atau satu taman akan berdosa. Bukan kecil perkara berjemaah ni, besar sangat. Okey, kemudian yang kedua adalah tentang solat Jumaat pula. Solat Jumaat pada hari Jumaat, contoh video yang Ustaz sedang buat ni adalah pada hari Jumaat. Okey. Untuk solat Jumaat, dia termasuk bukan kifayah dah, dia panggil ain, fardu ain. Fardu ain tu maksud dia adalah mesti, wajib sangat-sangat kena buat. Kalau tak buat solat berjemaah untuk Jumaat ni di masjid atau di masjid pada waktu zuhur, berdosa. Kecuali dalam waktu wabak lah. Bila pemerintah kata tidak dibenarkan, maknanya tak boleh lah. Sebab hukum dalam Islam dia boleh berubah bila ada arahan daripada pemerintah. Dia boleh berubah. Okey, cuba tengok. Ada perbualan lagi kat tepi ni. Kita tengok perbualan di tepi ni. Okey, fardu kifayah. Maksud fardu kifayah tadi suatu kewajipan. Apabila sebahagian orang melaksanakannya, maka kewajipan itu gugur bagi yang lain. Macam saya sebut tadilah, bila kewajipan tu, perkara tersebut dah ada orang, sekumpulan lain yang buat, mana orang lain akan terlepaslah daripada dosa sebab tak buat benda yang berjemaah tersebut. Solat berjemaah tu. Betulkah? Mari kita pergi bertanyakan kepada ustaz. Ni tadi sambung cerita tadi lah ni. Bila kawan tadi kata tak sama, 20 beza pahalanya, 27 beza pahala. Kemudian dia kata dia tak yakin. Dia kata betul ke? Mari kita pergi tanya kepada Ustaz Muaz. Nama ustaz dia Ustaz Muaz. Habis muka surat 111. Masuk muka surat 112. Betul tak 112? Ya, betul. Kat bawah ni ada tulis 112. Apa yang nak dibincang pula tentang solat tentang 112 ni? Ada dua perkara. Satu tentang kelebihan solat jemaah. Apa lebihnya kalau kita buat solat berjemaah ni? Maksudnya apa manfaat yang kita dapat? Apa faedah yang kita dapat? Kemudian yang seterusnya kepentingan solat berjemaah. Apa penting sangat solat berjemaah ni? Kita bincang kat bawah tu. Kita ambil satu-satu. Kita bincang tentang kelebihan dulu. Apa kelebihan, apa kebaikan, apa manfaat yang kita dapat bila solat berjemaah. Satu, menambah khusyuk dalam solat. Ya. Untuk orang yang datang berjemaah, sembahyang beramai-ramai, sembahyang kita akan makin khusyuk. Apa maksud khusyuk? Fokus. Fokus betul-betul dalam sembahyang. Itu nama dia khusyuk. Fokus betul-betul untuk sembahyang. Bila fokus dalam fikiran, bukan fikir yang kita buat tadi, fikir yang bermacam-macam. Masa kita solat itu, kita tak fikir dah benda yang tak berkaitan dengan solat. Kalau masa kita sembahyang, kita berfikir dengan perbuatan yang bukan solat, fikir kat sana, fikir kat sini, itu maksudnya kita tidak khusyuk. Okey, satu. Yang kedua, beroleh pahala 27 kali ganda. Macam bincang tadilah. Orang yang solat berjemaah, pahala dia akan up. Allah lebihkan lagi 27 kali ganda. Kalau orang biasa, contohnya lah, dia sembahyang, dia dapat pahala, ganjaran pahala 10 ganjaran pahala je. Contohnya lah. Banyak sebenarnya sebab banyak ayat-ayat Quran yang dibaca kan. Banyak sebenarnya. Contohnya lah, kalau orang biasa sembahyang 10 je ganjaran pahala, tetapi orang yang solat berjemaah, dia bukan dapat 10, dia dapat 270 pahala. Tapi bab pahala ni kita tak nampak. Cuma Ustaz sebut contoh je. Pahala dia berganda-ganda untuk orang yang solat berjemaah. Okey, nombor 3, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, betul. Memang Allah sangat sayang kepada orang yang solat berjemaah. Nabi Muhammad kita SAW pun sayang kepada orang yang solat berjemaah. Nombor 4, mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Tahu ukhuwah? Persaudaraan ataupun berbaik-baik dengan orang lain
datang solat berjemaah menunjukkan kita datang beramai-ramai, kita bekerjasama dalam satu kampung, duduk dalam satu masjid atau surau, sama-sama sepakat sembahyang. Itu namanya mengikat ukhuwah. Mengikat ukhuwah, tali persaudaraan. Hubungan baik dengan orang-orang dalam kampung tu atau dalam taman tu, itu nama dia ukhuwah ataupun silaturahim. Jadi kenal sesama ahli kampung, kenal sesama ahli taman, kan? Mengukuhkan ukhuwah itu yang Allah suka sangat, dan itulah yang Nabi Muhammad galakkan sangat untuk solat berjemaah. Nombor 5, mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Bukan saja-saja tau, kita akan dapat keberkatan kat dunia dan juga diberkati nanti masa ke akhirat. Banyak kelebihan untuk orang yang solat berjemaah. Masuk kat bawah pula. Apa pentingnya solat berjemaah? 1, meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Betul kan? Semayang ramai-ramai kan? Bila kita kenal, kita semayang ramai-ramai, kita akan kenal ahli kampung kita. Kita kenal ahli taman kita. Kita kenal jemaah-jemaah yang datang tu. Bila sama-sama akan jadi berhubungan silaturahim. Itulah nama dia dalam satu pasukan. Bila nak buat aktiviti ataupun nak buat majlis ke, kenduri ke, sama-sama datang. Geng-geng yang semayang tadilah, geng-geng yang berjemaah tadilah, sama akan join kita punya majlis. Nampak tak tu? Pasukan dan kerjasama. Nombor 2, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Ya, dalam solat kan orang lurus saja. Tumit kena macam ni. Kan? Bahu rapat, antara bahu dengan bahu kita dengan bahu orang lain kena rapat. Kan? Suruh saja. Itu disiplin lah tu. Kemudian imam semayang kat depan. Ada tak makmum semayang tu dia awal daripada imam? Tak boleh. Kalau lebih awal daripada imam, sembahyang dia tidak sah. Imam tak rokok lagi, dia dah rokok, batal terus sembahyang. Itu dipanggil berdisiplin dan patuh kepada ketua. Ketua dalam solat tu apa dia? Imam lah. Okey, kemudian nombor 3, melatih diri menepati masa. Latih diri kita untuk tepat pada waktunya. Okey. Kenapa dikatakan macam tu? Sebab biasanya bila orang yang solat berjemaah ni, dia akan solat di awal waktu. Biasanya bila azan sahaja, kemudian makmum yang datang tu dia akan solat sunat. Kemudian Bilal iqamah, sebab nak start semayang kan, dia panggil iqamah. Iqamah, masing-masing bangun sama-sama solat berjemaah. Itu namanya menepati masa. Kalau kita semayang seorang-seorang, dahlah semayang zuhur masuk biasanya dalam 1.15 ke 1.30 je kan. Bila semayang seorang-seorang ni, dia akan jadi semayang pukul apa? Pukul 2 baru semayang. Pukul 3 baru semayang. Kadang-kadang dekat-dekat nak azan asar tu baru semayang. Itu namanya tidak menepati masa. Boleh semayang diterima, cuma tak tepat masa dah. Allah kurang suka untuk sikap yang macam ni. Sikap lambat-lambatkan semayang, Allah tak suka. Okey, sambung. Menambahkan rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat. Tambah kasih sayang. Orang yang solat berjemaah tu akan datang rasa kasih dan sayang, hormat kepada orang-orang yang lain tanpa mengira darjat. Sebab orang yang datang sembahyang tu, ada orang dewasa, ada orang muda, ada kanak-kanak, ada yang orang miskin, ada orang kaya, ada yang orang sempurna tubuh badan dia, ada orang cacat. Datang semua solat sama je, berjemaah. Okey, itu yang akan jadi kita saling hormat, menghormati walaupun orang tu lain pangkat dia daripada kita, lain beza umur, dia akan jadi tambah rasa sayang, hormat kepada orang lain yang berbeza dengan kita. Datang dalam masjid tak ada beza dah darjat orang tu. Manusia tetap manusia. Manusia yang datang dalam masjid dan sembahyang tersebut nak sembahyang, nak merendahkan diri sebagai hamba kepada Allah, merendah diri kepada Allah, semua tunduk kepada Allah dalam masjid tersebut sebagai seorang hamba. Okey, boleh? Itu je perbincangan kita kali ini untuk pelajaran hari ini tentang solat berjemaah. Okey, setakat tu saja. Ustaz harapkan moga-moga apa yang Ustaz sampaikan ni akan mendapat manfaat kepada kamu, diberkati ilmu yang kita belajar, insya-Allah bermanfaat pada masa akan datang dan kita sentiasa amalkan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.